وزدنا به الفهم وافتعلنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat teruskan lagi pengajian kita daripada Syekh Syarqawi Al-Hududi. Kita berhenti pada bitaqsim al-hukm al-aqli. Kata syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa innama bada'a bitaqsim hukm al-aqli awwalan li'anna al-mukallafa matlubun bima'rifati ma yajibu fi haqqillah wa ma yajuzu wa ma yastahilu ولا يحكم على شيء بأنه واجب أو جائز أو مستحيل حتى يعرف حقيقة ذلك. Dan hanya rasanya musannif memulakan dengan pembahagian hukum akal. Kerana mukallaf itu dituntut untuk mengetahui perkara yang wajib pada Allah, yang harus dan yang mustahil, dan tidak dapat dia menghukum atas sesuatu dengan bahawa perkara itu wajib ataupun jaiz ataupun mustahil hatta sehinggalah dia mengetahui hakikat demikian itu, demikian wajib, demikian jaiz, demikian mustahil. Qala al-Muhashshi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qawluhu bitaqsimil hukmil aqli. Musannif mula dengan membahagikan hukum akal. U'turida, dibangkang. Kata perkataan itu dibangkang. Dibahagikan hukum akal. Membahagikan hukum akal itu dibangkang bi'anna ta'lilahu al-madhkura yaqtadi, ta'lil musannif yang tersebut memberi faham anna tawaqqufal maqsudi innama huwa ala ma'rifatil aqsami thalathati la ala taqsimiha. Hanyanya diiktiraf bahawa illah yang tersebut itu memberi faham bahawa terhentinya maksud tujuan daripada memulakan dengan hukum akal tu, maksud tu ialah innama huwa ala ma'rifati aqsami thalatha, mengetahui kisim-kisim yang tiga, mengetahui kisim yang tiga, bukan pembahagiannya. Nampak tak? Sekarang ni apa yang dibuat oleh Imam Sanusi? Imam Sanusi memulakan dengan menceritakan tentang hukum tu ada bagi tiga. Tak? Jika disebut wajib apa, mustahil apa, harus. Jadi wajib, mustahil, harus itu ataupun wujub, istihalah dengan jawah itu aqsam thalathah. Itu yang untuk tahu tentang akidah, tangga dia ialah kita kena tahu pembahagian hak tiga itu. Bukan tahu pengetahu qasim, bahagian yang tiga, bukan kena tahu pembahagian. Jadi innama huwa ala ma'rifatil aqsam la ala taqsim. Taqsim itu pembahagian, perbuatan. Kenapa bagi tiga? Jadi taksim itu ialah kenapa membahagi tiga perbuatan. Masdar pada qasama. Sekarang ni hak kita naknya bukan nak tahu pembahagian, nak tahu bahagian. Faham tak? Hak tu yang kita nak tahunya, yang kita akan guna apabila kita nak hukum atas masalah-masalah akidah. Jadi
Innama huwa ala ma'rifatil aqsami thalathati la ala taqsimiha, bukan atas membahagikannya itu. Maka falau qala, maka kalau musannif kata in wa innama bada'a bi ta'rifi aqsamil hukmil aqli ila akhirih, lakana aula. Kalau musannif buat ibarat gini, dia kata gini lagi aula. Tapi musannif kata wa innama bada'a bi taqsim. Tak hanya saja mula dengan membahagi, bukan. Patut nak tahu yang berhajat pada maksud kita inilah kita tahu bahagian-bahagian, bukan tahu pembahagian itu. Boleh apa beza? Jadi kalau dia kata innama bada'a bi ta'rifi aqsamil hukm al-aqli lakana aula, saya lagi aula. Kalau kita kata pula fa in qulta, jika kamu kata pula at-taqsimu far'un 'anit tasawwuri, betul lah itu, nak tahu tentang bahagian pun, tapi pembahagian itu furu' daripada tasawur. Nak tasawur bahagian, kena tasawur membahagi itu. Faham tak? Nak tasawur bahagian-bahagian yang ada, maka kena tasawurlah pembahagian yang kita sebut taksim ni. Qultu, maka aku kata. Kalau mau kata gitu, qultu, aku jawab gini. Naam, betul dah. Nak tahu bahagian, kena tahulah pembahagian. Nak tahu bahagian. Bahagian tu maknanya yang terbahagi, dipanggil sebagai istilah qasim. Maka nak tahu qasim, kena tahulah al-taqsim tu. Maka qultu na'am, lakin bin nisbati lil muqassim. Tapi betul lah gitu, tapi itu nisbah kepada muqassim, orang yang nak bahagi. Nisbah kepada orang yang nak bahagi itulah dia kena tahu taksim. Sebab nak bagi lagi, nak bagi warna, nak bagi 3 ke, nak bagi 5 ke, siapa yang kena tahu? Muqassim lah, orang yang nak mentaksim, yang nak membahagikan itu. Fa innahu la yaqsimu syai'an, kerana dia tidak atau yuqasimu. Kerana yuqtaksim, jadi kita masdarnya fa innahu la yuqasimu syai'an, dia tidak membahagikan sesuatu, dia tidak dapat membahagikan sesuatu illa, kecuali idza tasawwarahu, kecuali setelah dia tasawurkan. Jadi nak bahagikan sesuatu, dia kena tasawurlah dulu. Dia kena bayangkan, gambarkan sesuatu, barulah dia dapat membuat pembahagian itu. Jadi taksim itu perlu nisbah kepada muqassim, orang yang nak bahagi. Amma bin nisbati lin naziri, adapun nisbah kepada nazir, orang yang nak sekadar melihat, orang yang nak tengok hasil saja, nak lihat saja, fala, maka tak perlulah, tak perlulah kepada mengetahui taksim, cukup tahu aksam sudah. Fala, kenapa? Idh huwa innama, kerana sesungguhnya nazir itu innama ya'riful aqsama, dapat mengetahui aksam bita'rifi, dengan ta'rif. Dia tahu aksam dah lah. Nak tahu aksam macam mana? Dengan ta'rif. Setiap kisim tu ada ta'rif masing-masing. Cukuplah. Dia tidak perlu tahu pun kepada taksim, pembahagiannya macam mana, kenapa dibahagikan 3. Dia tahu kisim tu dah. Tahu ta'rif bagi setiap aksam bagi itu sudah cukup. Jadi itu jawapannya. Maka kata Syekh Muhashyi kita, fal aula al jawabu bi anna fi ibaratihi hazfan, maka jawapan yang lebih sesuainya kita boleh kata pada ibarat musannif tu ada hazaf, ada kalimah yang dihazaf. Apa dia? Wa taqdim, takdirnya apa? Wa innama bada'a bi taqsimil hukmil aqli, hanya saja musannif memulakan dengan membahagikan hukum akal, dengan membahagikan hukum akal sebagai apa?
Mawdi'an sebagai persediaan. Persediaan lah. Tengah tu sebut tangga. Persediaan li ta'arifil aqsam, kepada ta'rif kisim. Maka diterang tentang taksim. Bila bahagi, maka terbahagi, barulah kita tahu ta'rif bagi setiap bahagian-bahagian tersebut. Ila akhir. Habis. Qauluhu awwalan. Innama bada' bi taqsimil aqli awalan. Nyatanya mula musannaf dengan dengan membahagikan hukum akal awalan, pada mula-mula itu. Itu awalan itu muta'alliqun, bertakluk, bi bada'a, bertakluk dengan bada'a awalan. Bertakluk dengan awalan zarah itu pada permulaan. Muta'alliqun bi bada'a, bada'a awalan, mula pada pertama kali. Au bi taqsim, ataupun boleh juga kita taklukkan awalan tu dengan taksim, membahagikan pada mula-mula. Wa innama bada'a fil awal. Apa maksud jadi takdir macam mana? Wa innama bada'a fil awwali, hanya saja musannaf mula pada awal cakapnya, mula tentang menerangkan pembahagian hukum akal. Boleh juga itu takwil kalau dia takluk dengan bada'a. Au bada'a bi taqsimi fil awwali, itu kalau takluk dengan taksim. Mula musannaf dengan membahagikan pada awal. Kata muhasyir kita, wala hajatalaha, tapi sebenarnya tak ada hajat pun pada perkataan awalan tu. Tak sebut awalan tak apa. Kenapa? Lilistirna'i anha, kerana dah mencukupi daripada awalan itu bi bada'a. Bada'a tu padang dah kan. Bada'a tu mula. Dah mula awalan pula. Awalan tu mula dah. Sebenarnya tak payah sebut pun tak apa, awalan. Jadi kata dia fakanal aula, adalah lebih aula isqataha, menggugurkan awalan. Dah dibuat juga. Orang kita je. Kita je. Dah muhasyir tegur, muhasyir tugas muhasyir. Tugas dia kritiklah. Dia tak alik lah apa dia tak alik. Betul dah. Okey. Qauluhu, boleh kata awalan tu nak takkid, ada masalah. Qauluhu li annal mukallafa, kerana mukallaf itu matlubun. Matlub. Benda tulis sebab tu. Dominahu. Dominah. Apa? Dia tak bagi. Tulis benda saja tu. Sekolah lain tak ada. Dhammanahu, mentadminkannya. Perkataan matlub itu makna malzum. Dhammanahu makna malzum. Apa maksud mengandungi? Bukan mengandungi. Mengandung betul, mengandungi, tapi sini merujuk kepada uslub tadmin. Uslub tadmin. Apa maksud tadmin? An yadmana al-lafzu ma'nan akhara. Lafaz itu, kalimah itu ada mengandungi makna lain. Ini benar kita jumpa yang mana? Dalam apa nama Abdul Karim Matari ada tak? Bukan Abdul Karim Matari ada. Dalam Bajuri pun saya ada. Jadi kalimah matlub itu musannif dhammanahu, mentadminkan, memasukkan dalam makna kalimah matlub itu makna malzum. Jadi matlub jadi makna malzum. Sebut matlub tapi dalam tu makna malzum. Termasuk tadmin. Ayyadmana al-lafzu ma'na kalimatan akhar.
Kafah itu ada membawa makna lain, tapi makna yang tak larilah. Makna yang serupa, tapi bila satu kalimah dia ada kadang-kadang dia tak ta'addi dengan satu huruf ni. Tapi dia boleh ta'addi kalau dia memberi makna yang serupa tapi dengan lafaz yang lain. Jadi sekarang ni matlub. Matlub bi ma'rifah. Matlub bi. Matlub dengan bi tu kalau sekadar talaba bi. Talaba, taliban an. Talab tu bi ni tak dengan kalau maksud matlub saja tak masyhur. Matlubun bi, dituntut. Jadi dituntut dengan makna malzum, baru sesuai. Malzum bi, mesti dengan, dituntut dengan. Jadi matlub di sini dhammanahu makna malzum, mengandung akan dia akan makna malzum. Jadi matlub dengan makna malzum, bila begitu tak ada masalah lah dia mutaaddi dengan huruf ba. Tak. Malzumun bi ma'rifati. Fa'addahu bil ba, maka dia mutaaddi dengan ba. Dia mutaaddi dengan ba. Boleh faham? Jadi seakan-akan musannif kata ya annal mukallafa malzumun bi ma'rifati. Itu nama tadmin. Au matlubun bi makna mutalabun. Mutalabun. Matlub tapi maksudnya mutalabun. Mutalabun bi ya, dituntut. Kalau matlub pun tertuntut. Tertuntut. Talaba matlubun, yang dituntut. Yang dituntut tak ada lah kaitan apa. Boleh. Mana? Bagus. Jazakallahu khair. Anda ingat kita tak bawa dah. Buat tahu kita kosong ni. Okey. Jadi kalau mutalab apa? Mutalabun bi. Jadi bila gitu matlub dengan makna mutalabun. Dengan makna mutalabun. Ini kama fi ba'd nusakhi, sebagaimana pada sebahagian nuskah. Sebahagian nuskah dia kata ya annal mukallafa mutalabun bi ma'rifati. Ai mutalabun bidzalika, dituntut dengan demikian itu. Apa faham Fa idza tarakahu, maka apabila dia meninggalkan membuat itu, kana asiyan, maka jadilah dia orang yang buat maksiat. In kunna, jika kita katakan in kunna apa? Innal muqallida, sesungguhnya muqallid mu'minun, muqallid itu masih mukmin, au kafira, ataupun jadi kafir dia, naudzubillah min dzalik. In kunna, jika kita katakan innahu kafirun, kalau orang yang tinggal tu kafir. Dia tengok khilaf ada tu lah. Muqallid dalam bab akidah ni mukmin ke tak mukmin? Nampak tak? Sebab dia kata mutalab, dituntut mesti tu ada dua. Mesti yang kalau tinggal menjadi berdosa saja, asian ke, ataupun mesti kalau tinggal jadi kufur. Boleh. Okey, habis. Kemudian qauluhu bi ma'rifati. Dengan mengetahui. Ai ma'rifah tu ai bitasdiq, dengan makna tasdiq. Dengan makna tasdiq. Bima yajibu fi haqqillah, membenarkan apa yang wajib pada hak Allah. Apa yang wajib daripada hak Allah itu? Min bayaniyah, minal qudrati, daripada kudrah, wal iradati, dan iradat, wa nahwihima, dan seumpamanya. Au thubutu dzalika, tasdik dengan apa yang wajib pada hak Allah Ta'ala, daripada kudrat, iradat, ataupun sabit demikian itu bagi Allah Ta'ala.
Apa yang sabit bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada membenarkan apa yang wajib pada hak Allah ataupun membenarkan apa yang sabit pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Qauluhu wa ma yajuzu, kata syarih, wa ma yajuzu ai wa bitasdiqil ladzi yujawizu, dengan membenarkan yang yujawizu, yang mengharuskan, yang menghukumkan harus. Yujawizu, membenar tu yang menghukumkan bahawa harus. Yujawizu, contoh kaba'tsatir rusuli, seperti kebangkitan rasul. Au subutiha, subutu biasa, sama ada nak hukum atas bangkit tu atau sabit bangkit. Faham tak? Hukum atas benda tu ataupun atas ke nisbahnya, itu sabit atau tidak sabit. Jadi ni hak dulu dah ni, sama ada hukum atas benda tu ataupun nisbah dia, sama ada sabit atau tak sabit. Harum belaka, atas benda tu pun bukan harum, atas nisbah pun bukan harum. Sama macam wajib tadi, sebab tu dia kata kudrah ataupun subuh tu tadi. Nampak tak Kalau nampak kena dengar lama. Dia kena jangan hilang lama tu. Kalau hilang tu mana dengar aja. Kata faham-faham tapi benda tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Qauluhu wa ma yastahil, dan apa yang mustahil. Apa maksud? Dan kata membenarkan. Makrifah yang maksud membenarkan dengan apa yang mustahil. Tadi kita sebut membenarkan makna tasdik. Jadi takdir macam mana? Wa bitasdiqi bima yastahil. Membenarkan dengan apa yang mustahil. Kasyarik, seperti sekutu. Au thubutihi. Membenarkan apa yang mustahil, seperti sekutu tu sendiri atau sabit sekutu tu mustahil tak? Sekutu pun mustahil, sabit sekutu pun mustahil. Ada tu dah. Sekarang ni syariat ada ke tak? Ada lah. Jadi sekarang ni hukum tu kena kepada siapa? Kena kepada diri perkara itu atau nisbah. Apa tu je? Sama ada wajib mustahil harum ni. Yang dihukumkan tu apa? Benda itu sendiri ataupun nisbah benda tu. Hak masalah bi fi'li bi kuah tu lain ceritalah. Apa? Ni memang tak ada lah. Iftirad saja. Tu masalah tak tasawwarna al-mustahil amlan nusawwiru, tu benda lain tu. Ni sekarang ni makna hukum tu sebagaimana tu kena pada apa? Wa zahiruhu, zahir katanya itu annal insana yusaddiqu bisyariki wal waladi mathalan. Bila kita kata ma'rifah dengan makna tasdiq, kalau ma'rifati ma yastahil ai tasdiqu ma yastahil, membenarkan apa yang mustahil. Zahirnya ke mana? Zahirnya manusia itu membenarkan syariat. Dah benda mustahil syari kan? Dah membenarkan yang mustahil, makna membenarkan syari. Anak Tuhan mustahil. Membenarkan mustahil dengan maksud membenarkan, contoh membenarkan anak, masalah. Zahirnya gitu. Walaisa kadzalik, namun tidak demikian. Bukan gitu faham. Bukan membenarkan tasdiqu bima yastahil tu, membenarkan yang mustahil. Apa mustahil? Anak, sekutu. Membenarkan anak Tuhan, membenarkan sekutu Tuhan. Laisa kadzalik wa laisa kadzalik. Maka macam mana nak faham? Fayuqaddaru mudhafun, maka ditakdirlah mudhaf, ada mudhaf. Ai wa nafyu ma yastahil. Makna membenarkan dengan nafi. Nafi apa yang mustahil. Nampak tak?
Ah, jadi membenarkan mustahil, membenarkan dengan nafi ma yastahil. Ternafi, nafi pula dengan maksud ternafi. Ternafi perkara mustahil. Hak tu yang kita benar. Bukan kita membenarkan mustahil itu sungguh. Tapi kita membenar dengan maksud menyungguhkan nafinya ternafi mustahil itu. Itu satu. Takdir gitu atau kita takdirkan awil muradu al mustahilu min haitsu nafyuhu. Mustahil dari segi ternafinya ia. Boleh tak? Tasdiq bil mustahil ay min haitsu annahu manfiyun. Dari segi dia itu ternafi. Au min haitsu nafyuhu. Okey. Boleh Wa qawluhu. Dan katanya. Jadi hak benda ini ibarat belaka ni. Ini perkataan. Bahasa kita mainan bahasa belaka. Mainan perkataan saja. Kita hak naknya mudah saja. Takrif mustahil, takrif wajib, takrif harus tu je. Dari segi nak kita kata ternafi menafi tu itu bahasa je. Nampak? Jadi antara kelebihan ataupun kita baca hak sumber Arab ni, kita tak akan jadi peninglah bila hak mengajar bahasa Melayu tu sebut istilah gitu. Dan kita tahu hak ni bahasa je. Tak jadi pening lah. Hak tu kadang setengah orang dia fokus hak tu, lupa sebenarnya hak akidah ni benda bukan nak menafsirkan nafi dengan ternafi. Nafi dengan maksud ternafi. Tak. Dari segi kita orang Melayu faham tak nafi ternafi tu nak faham tak. Tapi di segi bahasa Arab ada beza. An-nafi wal intifa' berbeza. Jadi kalau baca hak Arab ni kita boleh tahu sumber gini masalahnya. Hak mainan-mainan yang rumit-rumit tu rupanya pada masalah terjemahan bila dialih bahasa. Boleh? Mana? Tak sikit. Tak itu. Qauluhu wala yahkumu ala syai'in. Kata syarih dan tidak akan menghukumlah seseorang di atas sesuatu. Sesuatu tu apa? Aikal kudrati, seperti kudrat. Au subutiha ataupun subuh kudrat. Bi annahu wajibun, dia tak akan hukumlah kudrat atau sabitnya kudrat itu wajib. Awil ba'thati ataupun seumpama ba'thah, kebangkitan itu bi annaha jaizatun, dia tak akan hukumlah bahawa dia itu jaizah. Awil syariki bi annahu mustahilun, dia tak ada hukum tu hatta sehinggalah ya'rifa haqiqatal wajibi wal jaizi wal mustahil, sehinggalah dia mengetahui hakikat wajib, hakikat harus dan hakikat mustahil. Apa maksud mengetahui hakikat? Ayatasawwaruha, dia mentasawurkan hakikat itu. Kenapa? Li'annal hukma 'ala syai' aw bihi, menghukum atas sesuatu, hukum atasnya, atau hukum bihi, menghukum dengannya. Far'un an tasawwurihi, itu cabang daripada mentasawurkan sesuatu itu. Jadi nak hukum tu satu cabang daripada tasawur. Jadi nak hukum mesti kena tasawur dulu, barulah sah kita nak hukum. Bila tasawur tak betul, hukum pun akan jadi tak betul. Kalau tak tasawur langsung, hukum sahaja, maka itu tahakkum, memberi hukum tanpa faham sesuatu. Itu banyak berlaku. Nampak tak? Tasawur yang tak kena kepada hakikat, la yutabiqu al-waqi', yang tidak membetuli waqi', maka hukum jadi salah. Asy'ariyah gini kata Asy'ariyah gitu. Asy'ariyah gini sebenarnya, dia kata tak Asy'ariyah gitu. Maka kerana Asy'ariyah gitulah Asy'ariyah itu jahmiyatun wa dhalalatun mubinun ila akhirih. Jadi apa nama ni? Kerana apa tasawuf? Apa tu penting tasawuf? Jangan cepat nak hukum tasawuf. Jadi bila tasarruf pada tasawuf menyebabkan salah pada hukum. Fiqh pun sama lah. Fiqh nak jatuh hukum apa pun nak tasawuf.
Lepas tu ada yang tanya soalan mengenai benda pelaburan benda scam, tak ingat tahu. Dia tanya, anda kata tak tahu. Anda tak tahu. Cerita benda. Cerita dulu kot, baru kita boleh hukum. Hak jenis baru ni banyak kan. Jadi kita tak tahu, kita tak ikut perkembangan tu. Okey. Far'un an tasawwurihi kama marra. Dia cabang daripada tasawur sebagaimana telah lalu. Wa ma nahnu fihi, dan apa yang kita ada padanya ini, perbincangan kita ini, minatsani, daripada yang kedua. Okey. Daripada yang kedua. Mana? Al-hukmu 'ala syai' wa al-hukmu bisyai'. Hukum bisyai'. Sekarang ni kita nak hukum bisyai', hukum bil wujub, hukum bil jawaz, hukum bil istihalah kan. Sekarang ni faham tak? Wa ma nahnu fihi minas tsani, daripada yang kedua. Kedua tu mana? B. Kita sekarang ni nak hukum B, bil wujub, bil istihalah. Bukan nak hukum benda tu. Kita nak tahu wujud istihalah tu, B tu. Nak tahu diri hukum itu sendiri. Bukan benda nak hukum ni. Benda nak hukum tu kudrat, iradat contohnya. Sekutu bagi Tuhan. Hak tu baru alam. Tapi sekarang ni tak bincang tu ni. Sekarang ni bincang tentang wujud istihalah dan jawab. Hak tu al-hukmu bisyai'. Jadi tasawur benda tu dulu. Nampak tak ni? Agaknya faham tak? Bisa lah senyap lah. Fal ma'rifatu al-ula muradu biha at-tasdiq. Maka makrifah yang pertama muradun biha, yang dikehendaki dengannya, dengan makrifah pertama itu at-tasdiq. Wathaniyatu, dan makrifah yang kedua itu muradun biha, yang dikehendaki dengannya ialah tasawwur. Mana? Ni pada kalam syarih. Pada kalam syarih dia kata apa ni? Li'anna al-mukallafa kan matlubun bi ma'rifati. Matlub bi ma'rifah. Faham? Matlubun bi ma'rifati ma yajibu. Jadi makrifah yang pertama tu maksud dia apa? Maksud dia ialah at-tasdiq. At-tasdiq. Faham tak? Boleh topik. Okey. Makrifah yang pertama tu, mana makrifah? Al-ma'rifatul ula, iaitu bi ma'rifati ma yajibu wa ma fi haqqillah wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Jadi waktu makrifah yang maksud tasdiq. Makrifah yang maksud tasdiq. Jumpa tak? Nampak tak? Hak dalam bagi topik-topik. Okey. Makrifah yang kedua mana? Wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Hatta ya'rifa haqiqata dzalika. Ya'rifa, hak ni makrifah yang kedua ni. Wathaniyatu muradun biha at-tasawwur. Boleh? At-tasawwur. Kalau tak jelas ni, balik tengok balik rakaman sebab ana buat color. Okey. Kenapa? Li'annaha, kerana lafaz ma'rifah itu tutlaqu, diitlaqkan alaihima, dengan dua makna tadi. Ma'rifah dengan makna tasdiq, ma'rifah dengan makna tasawwur. Jadi ma'rifah ada memberi makna tasdiq, ada memberi makna tasawwur. Wa qad ulima, dan sungguhnya telah diketahui min hadha taqrir, daripada huraian ini, anna fi ibaratihi, pada ibarat musannif itu
tanafiyan, ada tanafi. Ada tanafi. Ada tanafi ni mana bersalahan. Tak, ada bersalahan ataupun saling ternafi, tak ternafi tak. Makna saling bersalah-salah. Hak ni lain dengan hak ni, tanafi, tak sama. Kenapa? Pada ibarat musannif itu ada tanafiyan li'anna, dia akan tegang. Macam mana ada munafah, ada pertidaksamaan itu, ada perbezaan, perselisihan itu. Kenapa? Li'anna qawlahu, kerana perkataan musannif, li'annal mukallafa matlu' itu, perkataan li'annal mukallafa matlu' ila akhirih, maknanya annahu yusaddiqu, bahawa mukallaf itu dia membenarkan bil kudrati, dengan kudrat. Masalah bagi contohnya wa nafi syari', dan lain lagi, tu contoh wajib tak. Wa nafi syari', itu contoh mustahil. Wal ba'tsati lirusul, dan kebangkitan bagi rasul. Dengan maksud apa? Thubutu dzalika, sabit demikian itu. Dia membenarkan dengan ada kudrat, ternafi syari', bangkit rasul. Bangkit rasul maksud apa? Sabit demikian itu, sabit bangkit rasul tu. Maka fal mahmul bagi ibarat itu qadirun la syarikun lahu wa ba'ithun. Tak nampak tak? Tak nampak mana dah ya? Kepala ekor dah nampak dah. Nampak? Mahmul ketika itu, mahmul jadi ke mana? Mahmul dia jadi qadirun la syarikun lahu. Qadirun satu, la syarikun lahu, itu contoh bagi nafi syari'. Wa ba'ithun lirrusuli, membangkitkan bagi rasul. Kenapa? Sebab apa gitu? Li'annahu, kerana musannif adhafal ma'rifata lima yajibu, dia idhafatkan ma'rifat itu bagi perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Jadi perkara yang wajib itu apa? Walladhi yajibu huwal qudratu, perkara yang wajib itu ialah kudrat, ila akhirih. Tengok pada kalam tepi tu, dia kata li'annal mukallafa matlubun bima'rifati. Matlubun bima'rifati ma yajibu, dituntut mengetahui apa yang wajib. Kalau kita tanya apa yang wajib bagi Tuhan, apa dia wajib bagi Tuhan? Yang wajib bagi Tuhan dia, contoh satu, kudrah lah. Sini dia bagi al-kudrah, wajib bagi Tuhan kan. Jadi bagaimana hukum akan jadi? Allahu qadirun, Allah qadirun. Jadi musannif matlubun bitasdiqi ma yajib. Musannif dituntut untuk membenarkan apa yang wajib. Jadi pada ibarat Allahu qadirun mengisbatkan kudrat bagi Allah. Jadi mahmul di situ, mahmul di sini makna khabar. Qadirun itu menjadi mahmul. Tengok, dia kata, ambil semula. Ma'nahu annahu yusaddiqu bil qudrati mathalan lillah. Dia membenarkan kudrat bagi Tuhan, dan juga nafi syari', dan juga bangkit bagi Rasul, maksud sabit demikian itu. Maka mahmul, kalau kita ubah dalam bentuk ayat, mahmul jadi qadir la syarikun wa ba'ithun lirusul, makna Allahu qadirun. Maka dalam kataan kita Allah qadirun mengisbatkan kudrat. Allahu la syarikalah, Allah tidak ada syarik, itu nafi syarik. Jadi kita membenarkan dengan tu, membenarkan jumlah tu.
membenarkan bi annallaha qadirun, nusaddiqu bi annallaha qadirun, nusaddiqu bi annallaha la syarika lahu, nusaddiqu bi annallaha ba'ithun lirrusuli. Daripada nusaddiqu bi annallaha qadirun, faham daripada situ kudrat. Jadi kita mentasdikkan kudrat. Itu hak mula-mula. Wa qawluhu, ada pun perkataannya, wala yahkumu ala syai'in, dan tidak dapat menghukum ia di atas sesuatu. Nilai pula ni. Ada pun perkataannya wala yahkumu ala syai'in ila akhirih itu. Ai bihaitsu yakun. Tidak menghukum atas sesuatu. Apa maksud? Ai bihaitsu yaqulu, dengan sekira-kira berkata ia, qudratullahi ta'ala wajibatun wa ba'tsatur rusuli wa jaizatun wasyariku mustahilun. Sekarang ni dia tidak menghukum atas sesuatu. Hukum atas sesuatu, hukum dengan apa? Hukum dengan wajib mustahil taruh lah. Jadi ayat yang bunyi kan ni, qudratullah wajibah. Betul tak? Qudratullah wajibah. Dah kita nak hukum atas sesuatu, letaklah maudhu'nya, benda yang kita nak hukum. Mahmul tu jadi hukum lah. Qudratullah wajibah. Apa lagi? Ba'satur rusuli jaizatun, syarik lillah mustahilun. Tengok ayat yang berubah tu. Maka fa'al mahmul ketika itu khabar dia jadi wajibun, jaizun wa mustahil. Hak atas tadi lain, hak bawah ni lain. Fa ibaratuhu, maka ibarat musannif laisat ala sananin wahidin, bukan atas satu peseng. Sanan maksud hay'ah. Tak sepeseng lah. Kalau tadi cara mahmul lain. Tak. Mahmul dia tu sifat wajib. Benda-benda hak wajib tu sendiri. Benda hak wajib tu sendiri mahmul. Mari bawah ni, mahmul dia itu hukum. Maka ibarat musannaf laisat ala sanadin wahidin, bukan atas satu persen, satu fashion, satu cara. Kenapa? Lianna awwalaha, kerana yang pertama yaqtadi, memberi faham, anna muta'allaqal ma'rifati, bahawa tempat takluk makrifah tu, tahu apa? Tempat takluknya ialah kudrat. Benda yang bertakluk dengan makrifat tu ialah kudrat. Anna muta'allaqal qudrati, al-qudratu nafsuha, kudrat tu sendiri. Masalah contohlah, bila begitu, bila kudrat tu sendiri muta'allaq pada makrifah, kan kata tasdiq, ai bi ma'rifati ma yastahilu ma yajibu. Habis ni bi ma'rifati ma yajibu, apa yang wajib? Kudrat. Jadi muta'allaq makrifah itu kudrat tu sendiri. Maka bila muta'allaq tu kudrat, fayakunul mahmulu qadiran, jadilah mahmul qadiran. Allahu qadirun, Allah qadirun lah. Tak? Allahu qadirun. Daripada itu faham ada kudrat. Yakta li'anna awalaha, kan? Li'anna awalaha wa akhiraha, akhir dia. Ini atas pada li'anna awalaha wa akhiraha, akhirnya yaqtadi, hak belakang tu. Mana hak belakang? La yahkumu ala syai'in. Yaqtadi, memberi faham, anna muta'allaqaha, bahawa muta'allaq makrifah wujubuha, wajib tu muta'allaq makrifah. Tak? Sebab kata dok menghukum dengan sesuatu. Contoh dia nak hukum dia, hukum wajib. Jadi wajib tu muta'allaq makrifah berdasarkan hak ayat akhir. Maka jadi mahmul mana? Fayakunul mahmul wajiban. Qudratullah wajibun. Daripada situ faham wujub. Jadi muta'allaq makrifah tu ialah wujub. Wa hakadha, demikianlah.
wal munasibu li kalamil musannifi. Ada okey. Faham? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak sikit-sikit pun apa dah. Sebab ni rekod. Kalau anda cakap tu nampak tak nakut tak? Tak nakut dah. Nakut dah. Cuma lambat derah tu tak apa, balik tengok balik. Okey. Ya faham. Takut kalau anda salah cakap sendiri, aku mana tahu kan salah sebut. Kita tak pasal kau. Salah sebut, sebut tu khabar. Okey. Jadi bila begitu, sekarang ni hak mana kita dalam perbincangan kita ni, hak mana? Hak mana munasabah? Wal munasibu li kalamil musannifi akhiruha, akhir, iaitu kita bincang pasal hukum tu, iaitu wujud istihalah jawab. Nampak? Maka hak belakang tu lah, la yahkum ala syai', dan qudratullah wajibatun lah kata ni. Qudratullah wajibatun. Apa lagi? Syarikun lillah mustahilun. Tu. Okey. Habis. Boleh lagi dah? Ya cukup dah. Tak ni yahkum ala syai' tu. Sekarang nak hukum apa ni? Sekarang ni nak hukum apa? Hukum kudrat. Hukum dengan apa? Hukum dengan wujub atau istihalah atau jawaz. Yahkum ala syai' tu. Hak B dengan ala tu selesai dah tu. Awal kita selesai. Pembincangan lain dah tu. Selesai dah itu masalah. Ini masalah hak lain pula. Antara makrifah yang mula-mula kalam dengan yang akhir kalam. Jadi dak selari, laisa ala sananin wahidin. Bukan atas satu jalanan, satu pesaing. Nampak? Boleh. Kalau tak boleh faham pun tak apa, ni bukan akidah. Tak faham ibarat ya. Tak faham ibarat ya. Okey, boleh. Boleh lagi? Ha? Bukan tema akhir aja. Makna perbincangan di sini makna berkaitan dengan Allah qadirun itu. Boleh tapi jauh sikitlah. Itu kudrat. Dah kudrat, isbat kudrat tu wajib ke tak? Tak selesai gitu. Allah qadirun. Maka mengisbat kudrat. Jadi kudrat tu wajib ke tak? Tak selesai lagi. Jadi hak bincang nak hukum wajib mustahil itu pada kudrat Tuhan itu. Teguh hukum wajib. Dan sempatnya. Boleh? Mana? Ibarat yang pertama, li'annal mukallafa matlubun bima'rifati ma yajibu. Kerana mukallaf dituntut mengetahui apa yang wajib. Kerana mukallaf dituntut mengetahui apa yang wajib dan apa yang mustahil dan apa yang haram. Mukallaf tuntut untuk tahu. Tak. Untuk tahu apa yang wajib. Tak ada. Tak tengok kita apa ke? Tapi rasa tak ada. Tak ada. Sebab hak pertama tu nak cerita tentang diri perkara-perkara wajib mustahil haram tak. Yang kedua tu nak tahu hakikat wajib mustahil haram. Nampak tak? Jadi dari segi itu memang ada beza lah. Ada beza lah. Mengetahui perkara wajib, perkara mustahil haram, dan mengetahui hakikat wajib mustahil haram. Boleh? Ada tadi. Qauluhu wa'lam.
Wa'lam, ketahui kamu, anna ma'rifata aqsamil hukmil aqli, bahawa mengetahui pembahagian hukum-hukum akal itu, ai apa dia, al-wajibi, mengetahui al-wajib, wal jaizi, mengetahui al-jaiz, wal mustahil, dan yang mustahil. Itu makna mengetahui pembahagian hukum-hukum akal, iaitu yang wajib, yang mustahil dan harus. Wa ma'lumun, dan telah maklum, telah diketahui, anna hadhihi, bahawa ini wajib mustahil harus itu aqsamun li muta'allaqil hukmi, bahagian bagi muta'allaq hukum, la lil hukmi, bukan bahagian bagi hukum, bahagian bagi muta'allaq hukum. Dah bahagian hukum, wujub, istihalah, jawaz. Satu hukum terbahagi pada 3. Dah wajib, wajib itu muta'allaq bagi wujub. Hak berkait dengan hukum wujub ialah benda yang wajib. Wajib tu kena pada benda. Faham? Jadi wajib itu muta'allaq hukum, bukan hukum. Telah maklum bahawa ini aqsam li muta'allaqil hukmi, la lil hukmi, bukan aqsam bagi hukum. Kenapa? In aqsamuhu, kerana aqsam hukum itu al-wujubu wal jawaz wal istihalah. Jadi bila dikata wa'lam anna ma'rifata aqsam hukm al-aqli thalathah tu, pada ibarat itu fa fi ibaratihi tasamuhun, tasamuh makna berlebih kurang, ambil mudahlah, kira mudah. Kira mudah. Kira mudah. Maknanya kalau nak teliti tak tepat betul, tapi tak apalah, kira mudahlah. Asal faham je. Okey. Tapi senang faham gitu dah. Habis. Wa'lam. Macam ni bila kita kata Allah itu Tuhan. Apa kira mudah? Betul tak? Salah tu, Allah bukan Tuhan, Allah nama bagi Tuhan. Oh, nampak tak? Kalau dia apa nama ni? Kalau majlis ilmu ke boleh tahan lah sebut dah. Tapi kalau pau ramah, Allah bukan Tuhan. Itu. Bukan Tuhan, dah lama ni sebut Allah. Nak kabarnya Allah tu nama bagi Tuhan. Dah Tuhan tu ada. Zat wajibul wujud. Dah. Dah zat wajibul wujud, nama dia Tuhan. Jadi kadang-kadang gitulah. Kadang-kadang pada ibarat ni tasamuh. Itu pula kena bina pula atas khilaf. Adakah al-ismu ainul musamma, ataupun ghairul musamma. Wa'lam, ketahui kamu, annal wajiba, bahawa yang wajib, benda yang wajib tu, wajib tu kena pada benda yang wajib, lahu mafhumun, wajib, benda yang wajib itu sendiri ada mafhum dia. Wa ma sadaqatun, dan ada wa ma sadaqat dia, ma sadaq dia, apa yang wujud fi afrad fil kharij, itu ma sadaq dia. Sebut dah banyak kali kan. Jadi mafhum tu benda zihni, benda wajib itu mafhum zihni. Ma sadaqnya hak ada pada realiti, hak nampak pada fil kharij, itu panggil ma sadaqat. Ai afradun, afrad dia lah. Ba'dhuha, sebahagiannya daruriyun, daruri. Wajib tu mudah. Wa ba'dhuha, sebahagiannya nazari, nazari. Mawjud fi qarih ni bukan semua benda faham. Sebab lagi dalam bab mustahil pun ada masodak dia. Masodak mustahil tak ada. Masodak mustahil tak ada. Nampak tak? Okey. Masodak yang masuk hak ada luar ni lah. Hak ada luar yang masuk, sebab tu orang kata fi qarih adi tu tasamuh lah. Kalau kata anda kata ada mawjud fi qarih ni, kayak mustahil macam mana ada mustahil mawjud fi qarih pula. Mawjud fi qarih dah mustahil lah. Jadi tengok pada penggunaan tu okay. Sebahagiannya daruriyun wa ba'dhuha nazari, sebahagiannya nazari. Wa kadzal mustahil, itu mustahil, wal jaizu.
Okey. Maka mafhumul wajib. Apa mafhum wajib? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Tak boleh tasawur pada akal, tak ada. Benda yang tak boleh tasawur pada akal, tak ada, itu benda yang wajib. Ma sadak ni apa? Wa ma sadaquhu. Ma sadaknya ad-daruri. Ma sadak yang daruri pula. Apa dia? At-tahayyuzu lil jirmi. Mengambil ruang bagi jiri. Mengambil ruang bagi jiri itu. Itu ma sadak bagi wajib daruri. Contoh dia lah. Contoh hak sungguh. Orang sungguh ti. Kita panggil contoh lah, senang tau. Kalau kata wujud di qari kan, tahayyuz pun tak ada. Tahayyuz tahayyuz sama itibari. Tak. Wan nazari. Contoh nazari pula. Ada tak pakai ke ni? Boleh dengar tak? Allah dengar aku. Wan nazari, dan contoh nazari pula. Wa ma sadaqahu ad-daruriyyu katahayyuzi lil jirmi wan nadhariyyu kathubutil qudrati lillahi ta'ala, seperti sabit kudrat bagi Tuhan. Itu wajib nazari. Contoh bagi ma sadaq wajib nazari. Faham? Wa mafhumul mustahili. Mafhum mustahil apa dia? Ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Yang tak boleh tasawur pada akal adanya. Wa ma sadaquhu. Ma sadaqnya apa? Ma sadaq yang daruri kastima'in naqidain. Berhimpun dua yang berlawan. Itu ma sadaqnya. Jadi ni tak ada fiqh ni. Cuma bahasa yang sebut fiqh itu faham tak? Jadi kalau nak saling daripada syarahan-syarahan guru ke ustaz-ustaz ni, berarti molek kadang-kadang kita tegang tu. Orang yang tegang tu kadang sekadar nak faham je. Sekadar nak faham, tak perlu disalin. Faham tak? Sebab apa risau? Sebab salin takut risau. Sebab ada berlaku ni. Ada berlaku dah. Ada hak berlaku. Pergi salin semua benda hak daripada tok guru. Kadang-kadang syarahan tok guru tu untuk faham ketika itu, dalam konteks itu. Tapi bila salin jadi makna salah. Yang hasiru, tersimpan. Apa maksud tersimpan? Iaitu menerangkan, menjelaskan. Lain tu. Hukum akal itu tersimpan pada tiga perkara. Hukum akal itu menerangkan bagi tiga perkara, bukan? Nampak? Jadi contoh ni istimak naqidain itu masadak bagi mustahil daruri. Fa inna istihalatahu, kerana kemustahilannya. Terima kasih. Dengar ada orang komen. Imam Muhammad, Ustaz Imam Muhammad. Tanya. Situasi sekarang, tapi akan datang ia akan berubah. Jadi adakah yang menggunakan kaedah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal amkan? Adakah menggunakan kaedah itu kau fakir. Itu adakah ada kaitan? Ada, itu likulli maqamin maqal. Bagi setiap situasi, keadaan itu ada perkataan yang sesuai. Mungkin sesuai sebut sini, tak sesuai buka lain. Okey, kerana kemustahilannya daruriyatun daruriyah. Isi makna kaedah tak senang je. Bahawa suatu objek itu tak boleh bergerak dan dia satu masa. Wa kasyariki lillah, seperti sekutu bagi Tuhan. Itu contoh nazari kan. Wan nazariyu, masadak yang nazari bagi mustahil yang nazari. Apa dia? Syarik lillah, sekutu bagi Tuhan. Wa mafhumul jaiz, mafhum bagi jaiz pula apa dia? Ma yasihu fil aqli, apa yang sah pada akal, wujuduhu wa adamuh, ada dan tidak adanya sah belaka. Ma sadaqnya apa? Wa ma sadaquhu ad-daruriyyu kal akli wasyurbi, seperti makan dan minum. Makan dan minum harus tak? Harus. Wa thubutul hararati linnar, sabit panas bagi api. Wan nazariyyu,
dan yang nazari ialah kal ithabatil asi, membalas baik bagi orang buat maksiat. Okey. Maka fal muradu bi ma'rifati aqsamil hukmil aqli, yang dimaksudkan dengan pembahagian hukum akal, mengetahui pembahagian hukum akal, apa maksud? Tasawwuru ma'nal wajibi wal mustahili wal jaizi. Itu maksud. Maksud mengetahui pembahagian hukum akal, kita mampu mentasawur makna wajib, makna mustahil dan makna harus min haitsu mafhumuha, dari segi mafhumnya. Apa makna dari segi mafhum? Takdir lagi. Ai tasawwuru mafahimiha, kita dapat mentasawurkan mafhum sekaliannya. Segala mafhum wajib, mustahil dan harus tadi. Boleh faham wajib itu apa, mustahil itu apa, harus itu apa. Al-mutaqaddimati, yang telah terdahulu. Okay. Wal ma'rifatu. Okay. Jadi mengetahui itu hiya nafsul aqli, itulah diri akal, inda imamil haramain, di sisi imam haramain. Jadi tahu wajib mustahil haram itu di akal. Itu akal lah tu. Makna kalau orang tak tahu tu makna hak daruri lah ni. Hak daruri, hak mudah, hak tu orang tak berakal panggil. Apa dah? Kira-kira akan panjang, bahas panjang ni. Dah malam ni. Kalau nak baca dah baca segi ya. Nampak? Jadi kalau tengok, kalau kita lihat kenapa perbincangan wajib mustahil haram ni, satu dimulakan ialah ada kepentingan. Kenapa setengahnya panjang dibincangkan? Bahkan di contoh tu, contoh setengah buat banyak, tapi bukan atas banyak pada contoh, tapi banyak pada huraian tu. Sebab apa? Supaya dilatih. Bahkan dalam masalah ni banyak pada syurah kitab-kitab Sanusiyah dan seumpamanya yang datang lepas Imam Sanusi, mereka kata penting seorang itu melatih akal dengan faham mafhum wajib mustahil haram. Penting. Dan sentiasa mumarasah dan tadrib. Sentiasa uji kefahaman tentang wajib mustahil haram. Sebab apa? Sebab benda ini yang akan dapat lepas ini. Kalau orang tu faham dengan elok-elok wajib mustahil haram, lepas ni mudah. Orang ni kata haruf, orang ni kata mustahil, orang kata senang faham. Tuhan mustahil bertempat, boleh faham lalu lah. Apa mustahil bertempat? Apa kekuatan perkataan mustahil bertempat tu? Senang, dah payah fikir banyak-banyak dah. Tapi bila awal-awal dah tolak hukum ni, maka orang tu kita kabur mustahil bertempat betul nak terima. Sebab dia tak faham apa maksud mustahil. Tak. Apa maksud mustahil tu dia nak faham. Kata masalah, apa masalah kalau Tuhan bertempat? Siapa boleh kata gitu? Apa masalah kalau Tuhan bertempat? Jadi sebab itu tamarrus wa tamrin, melatih akal untuk faham betul-betul mustahil, wajib dan harus ni penting. Sebab lepas daripada ni, bila perbincangan mudah boleh kata wajib sesat, tak usah cakap banyak lah. Wajib. Nampak tak? Tak perlulah kita nak huraikan payah-payah. Wajib ni sebab gini-gini, tak perlu. Mustahil ni sebab gini-gini, sebab mustahil faham dah. Macam mana kalau gini akan jadi gini-gini, akan menjadinya dur, tasasu, akan jadi istima'un naqidain dan seumpamanya. Okey. Okay. Ini tak faham apa ni. Tak ada payah-payah pun ni. Ini benda hak asal je ni. Wa ma'rifatu wal ma'rifatu, dan mengetahui. Ya, ma'rifah alif lam ni, alif lam lil ahdi. Ma'rifah yakni ma'rifah yang tersebut itu. Lil ahdi zikri lah. Ma'rifah tersebut. Mengetahui demikian itu, hiya nafsul aqli, itu diri akal. Inda imamil haramain, di sisi imam haramain. Walazimatun lahu inda ghairihi. Apa maksud lazimatun lahu? Apa maksud lazimatun lahu? Mana maksud lazimatun lahu?
wajib ke benda? Mana mutaki? Lazimatul lahu maksud. Ya? Guna? Dah benda maksud. Benda nafiah. Mana? Dua tahu tuan. Kelabah asap. Masuk angin keluar asap. Benda. Tak. Lazimah tu maksud wajib mesti. Di sini bukan maksud wajib mesti. Sekarang ni hukum akal tiga ni di sisi Imamul Haramain, hukum tiga wajib faham tentang wajib mustahil harus itu diri akal. Itu akal di sisi Imam Haramain. Di sisi selain Imam Haramain itu bukan akal, itu lazim daripada akal. Natijah pada akal. Dia bukan diri akal. Itu lazim bagi akal. Faham? Jadi lazimatul lahu ay lazimatul lil aqli lah. Tapi dia bukan diri akal. Imam Haramain kata, tahu tentang tiga hukum itu diri akal dah. Itu akal dah tu. Adapun selain daripada Imam Haramain kata itu bukan akal lagi, itu hak lazim daripada asal. Kesan hasil akal tu kita dapat hukum. Ya. Maka kata Imam Haramain, faman lam ya'rifha, siapa yang tak tahu hukum akal tiga ni. Indal awwali, di sisi yang pertama di sisi Imam Haramain, falaisa bi'aqilin, orang tu tak berakal. Bal majnunun. Orang itu gila tadi. La tajri alaihi al-ahkam, tidak berlaku di atasnya hukum. Tak kena hukum lah. Tak kena hukum. Idza asqatallahu ma wahab, idza suliba ma wahaba, usqita ma aujaba. Anna Allah idza salaba ma wahaba, Allah apabila idza salaba ma wahaba, Allah Taala bila dia tarik ma wahaba, apa yang diberi iaitu akal, asqata ma aujaba, maka Allah Taala akan gugurkan apa yang wajib. Bila Tuhan tarik akal tu Tuhan beri anugerah Allah Taala ma wahaba, idza salaballahu ma wahaba, bila Tuhan menarik apa yang Tuhan beri iaitu akal, asqatallahu ma aujaba, maka Allah Taala akan menggugurkan apa yang Tuhan wajib. Jadi hukum taklif tak wajib sebab ia gila. La tajri alaihi al-ahkam, tidak akan berlaku di atasnya hukum, tak kena hukum lah. La'tibara fi benda ni ibaratihi, tidak diambil kira tentang al-ibarah. Jadi dalam Fathul Mu'in kan apa dia? Itu kaedah. Dan itu kaedah umum. Umum akal nak cerita buat hukum je. Ada dah ulama buku dah. Itu umum lah, umum. Wala yuqalu, dan tidak dikata, selesai dah. Wala yuqalu yalzamu alaihi anna jami'al nasi majanin. Kau kata, kalau gitu lazimlah manusia semua sekali gila. Makna semua sekali tu makna banyaklah. Kau tak tahu hukum akal. Apa orang tahu hukum akal semua sekali? Tak, kalau kita waktu. Tak tahu ramai. Dan tidak dikatakan lazim di atas pandangan ini anna jami'an nasi majanin, manusia gila belakalah, li adami ma'rifatihim, kerana tidak mengetahuinya ma dzukira, apa yang disebut.
Tak boleh kata gitu. Kenapa? Lianna, kerana kita namna'u dzalika, menghalang. Kita menghalang, kita tak terima demikian itu. Kenapa? Idh kullu ahadin, setiap seorang itu, ya'lamu, setiap seorang tu dia tahu, anna hunaka syai'an la yaqbalul adama, ada di sana perkara yang tak boleh terima tak ada. Wa syai'an la yaqbalul wujuda, ada benda yang di sana tak boleh terima ada. Wa syai'an yaqbaluhuma, dan ada perkara yang boleh terima kedua-duanya. Wa illam ya'rif at-ta'bira an dzalika, walaupun dia tidak tahu nak mentakbirkan demikian itu dengan wajibil wajibi wal mustahili wal jaizi. Jadi mana dah gila jugalah. Sebab apa? Memang orang yang ada ni dia tahu bahawa ada perkara yang tak terima ada perkara tak terima tak ada yang perkara yang boleh terima belaka, walaupun tak reti nak khabar ini hak wajib, ini mustahil, ini haram. Nampak tak? Okey. Sebab tu kata tak boleh nak kata tu. Fal muradu, maka yang dikehendaki bi ma'rifatil aqsam, dengan mengetahui pembahagian ini, bahagian-bahagian ini, tasawwuru mafahimiha ats-tsalatsati, mentasawur, dapat membayang dan menggambarkan mafhum-mafhum ketiga-tiganya. Wa illam ya'rif asma'aha, walaupun dia tidak mengetahui nama-namanya al-mazkurata, yang tersebut. Hakadha qala ba'duhum, dan begitulah kata oleh sebahagian mereka. Itulah bukti situ. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Waqtarahu syekhina as-saghir. Saya Muhammad As-Saghir, ya, guru pada guru Imam Abdullah Asy-Syarqawi. Jadi kita berhenti sini sekejap untuk lepas ni sambung Hasyiah Al-Ashmawi. Allah Ta'ala.